Okey, selamat pagi semua. So hari ini kita akan buat ulang kaji untuk satelit buatan manusia. Okey, so saya akan terangkan sedikit konsep yang penting dan lepas itu kita akan tengok sedikit latihan. Okey, terutama untuk pelajar saya ada satu soalan daripada topik ini. So anda kena pasti apa beza antara hal laju orbit dan juga hal laju lepas. Okay, you kena bezakan hal laju lepas dan juga hal laju orbit. Okay, these two are different. And then ada satu soalan esei berkaitan dengan yang ini. Okay, so saya bagi 4 pilihan satelit. And then ABCD you kena check manakah satu adalah satelit Jopergun. Apakah ciri-ciri dia? Okay, ada 3 ciri-ciri ya. Okay, ada 3 ciri-ciri. Okay, so kalau you tengok slide ini sebenarnya banyak benda lah. So saya pun tak nak terangkan banyak sangat. Okay, so satelit kita tahu dia adalah sesuatu yang mengorbit sesuatu planet ataupun bintang. Okay, and then fungsi satelit biasanya ada 5. Okay, ada komunikasi, pengimajan bumi, penerokaan, GPS dan juga ramalan cuaca. Okay, ramalan cuaca. So macam mana satelit dilancarkan ke luar angkasa? Okay, so kalau kita tengok statistik sepanjang 60 tahun ini, so kita dah melancarkan 8,000 satelit. Okay, so dia punya jisim satelit antara 0.1 kg hingga 1000 kg. Okay, dan ini tak payah hafal. Okay, ini sebenarnya sebagai pengetahuan tambahan. So dalam luar angkasa ini dia sebenarnya ada banyak sampah. Okay, banyak sampah serpihan objek daripada satelit. Okay, so kita ada satu panggil ISS lah, International Space Station. Dia macam satu pusat untuk kita memantau angkasa. Okay, kita nak pastikan bahawa tiada risiko atau bahaya akan kena pada kita punya bumi. Okay, contoh mungkin ada satelit ke atau ada serpihan mungkin akan langgar dengan bumi. Okay, so kita nak pastikan supaya benda ni tidak akan berlaku. Okay, so ISS ini setakat ini diuruskan oleh 5 agensi lah. Okay, yang paling popular adalah NASA. Okay, NASA daripada US. Selain itu sebenarnya ada 4 negara yang lain, Russia, Japan, Eropah dan juga Kanada. Okay, so Japan sebagai negara Asia lah, wakil negara Asia. Okay, sama juga ni tak payah hafal. Okay, saiz ISS ini seperti padang bola sepak. Okay, padang bola sepak. So, okay, so biasanya setiap 6 bulan, okay, angkasawan akan gile-gile pergi ke ISS untuk tinggal, okay, untuk tidur kat sana, untuk bekerja kat sana. Okay, so mereka memantau, memerhati, mengkaji keadaan angkasa lepas. Okay, so soalan dia, macam mana satelit dilancarkan? Okay, macam mana satelit dilancarkan? So, kita perlukan satelit mencapai hal laju lepas. Okay, so ingat definisi hal laju lepas. Okay, apa itu hal laju lepas? So, hal laju lepas adalah hal laju minimum. Okay, hal laju minimum untuk satelit beredar dari permukaan bumi. Okay, dari permukaan bumi. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok, okay, so if you look at this, kalau kita punya satelit, dia terlalu lambat. Okay, terlalu lambat, dia akan jatuh. Let us consider an object of mass m, satellite, to revolve around the... So you tengok yang setakat ini, kalau dia punya hal laju lepas terlalu rendah, too slow, so satelit akan jatuh ke tanah. Okay,
akan berlaku kebakaran dan sebagainya lah. Planet Earth of So mass kita kena pastikan hal laju lepas tu cukup untuk menyebabkan satelit dapat beredar dari permukaan bumi dan juga pusing dalam orbit. Okay. Kalau hal laju lepas terlalu tinggi, kalau dia terlalu tinggi, and around radius r, dia akan let m is equal to height radius dia of akan Earth, terbang daripada a naught is permukaan equal bumi. to Okay. orbital Dia velocity. akan terbang daripada permukaan bumi. So kita nak pastikan satelit dia sentiasa mengorbit, mengelilingi bumi. Okay, so jika hal laju terlalu tinggi, satelit akan terlari daripada orbit bumi. Okay, something like this lah. Okay, jika hal laju terlalu rendah, maka satelit akan jatuh balik ke bumi. Okay, so kita perlu mencapai keseimbangan antara hal laju linear dan hal graviti. Okay, so macam mana dapat formula untuk hal laju linear? Okay, hal laju linear adalah hal laju untuk mengelilingi bumi. Okay, so kita panggil hal laju orbit lah. So hal laju orbit ini macam mana dapat formula ini? So kita tahu bahawa apa daya kegravitian Fg menyebabkan daya memusat. So sama juga kita samakan dua daya ini dan kita tuliskan formula V dalam sebutan lain. Okay. So Fg sama dengan Gmm bagi R kuasa 2, Fc sama dengan Mv kuasa 2 bagi R. So bila kita samakan, kita potongkan M. So V kuasa 2 akan sama dengan Gm R bagi R kuasa 2. So potongkan R, dia dapat V sama dengan square root Gm per R. Okay, so formula ini adalah formula untuk hal laju orbit lah. Okay, hal laju orbit. Okay, atau kita panggil hal laju linear. Okay, hal laju linear. Okay, and then so kita tengok bahawa kalau hal laju linear dia bergantung kepada apa? Jejari. Okay, jejari orbit. So kalau jejari orbit semakin besar, that means kalau dia punya bulatan semakin besar, so kita punya hal laju akan semakin lambat, semakin perlahan. Okay, semakin perlahan. Sebab kalau you punya R sini dia tinggi, maka V akan rendah. Okay, V akan rendah. Okay, so contohnya bila untuk calculation, so yang you kena berhati-hati adalah R ini tujuh kepada jarak antara pusat bumi kepada satelit. So jangan lupa you tambahkan ketinggian daripada permukaan bumi. Okay, so jejari bumi tambah H ya. So boleh kira saja dan dapat formula ini. Okay, so ini adalah hal laju orbit bagi satelit ini. Okay, lepas tu kita tengok jenis satelit. So ada dua jenis lah. So you kena tahu Job maksudnya bumi. Okay, geografi. Job maksudnya bumi. Pergut maksudnya tidak bergerak. So dia maksudnya Job pergut adalah dia selalu berada di kedudukan geografi yang sama. Okay, so kalau kita ini adalah bumi. Okay, ini adalah bumi. So kita punya satelit selalu berada di tempat yang sama. Kalau dia pusing, so dia akan ikut arah putaran bumi untuk pusing. Jadi dia punya tempoh adalah 24 jam. Okay, so job pergun biasanya untuk apa? Untuk komunikasi. Okay, untuk komunikasi. And then bukan job pergun, biasanya mungkin dia rendah atau tinggi daripada orbit bumi. Okay, so dia akan ikut tempat kedudukan masing-masing. So kadang-kadang dia punya tempoh mungkin kurang daripada 24 jam, kadang-kadang dia lebih. So satelit macam ni dia lebih kepada untuk image. Jangan, okay? So you kena ingat lah, okay? You kena ingatkan yang ini, okay? Tempoh dan juga arah. Okay, these three are very important. Okay, you kena ingat.
Okay, so yang ini sebenarnya tak berapa penting sangatlah. Ini cuma menunjukkan orbit yang berbeza. Kita ada LEO, okay, low Earth orbit. Kita ada MEO dan kita juga ada HEO, okay, high elliptical orbit. Okay, so untuk geopegun, so kita lebih kepada telekomunikasi dan pemerhatian bumi. Okay, so this one actually no need to remember lah. Okay, right. So, ini formula tadi kita dah tengok. And then T ini, okay, T sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 per GM. Macam mana dapat ini? Okay, ini daripada hukum Kepler ketiga. Okay, kalau you masih ingat, T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 per GM. Okay, so cuma T sama dengan square root 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 per GM. Okay, so formula ini saya bagi yang atas punya saja. Okay, yang atas punya saja. Okay, perbezaan antara satelit geopegun dengan bukan geopegun. Okay, so ingatkan arah gerakan, tempo dan juga kedudukan di atas bumi. Okay, so kalau kedudukan dia adalah kalau satelit geopegun dia di mana? Dia di garisan khatulistiwa. Okay, ini penting khatulistiwa. Kalau untuk satelit bukan geopegun, dia berada di mana-mana lah, mungkin di kutub. Okay, kutub utara selatan. Okay. Okay, so contoh MESAT lah. MESAT adalah satelit geopegun. And then yang lain, Pyongsat, Rajasat, Pipit, ISS adalah satelit bukan geopegun. Okay, so ini dia punya fungsi-fungsi sejarah dia saya tak nak terangkan. Okay, Rajasat semua ni tak payah. Okay. So, last kali adalah tentang hal laju lepas. Okay, so hal laju lepas ni berkaitan dengan tenaga. Okay, so kalau kita nak kirakan tenaga, okay, kalau you tengok formula, okay, daripada sini saya balingkan bola ke atas. So, apa yang berlaku adalah tenaga kinetik akan berubah menjadi tenaga keupayaan graviti. So, formula untuk tenaga kinetik adalah 1/2 mv kuasa 2. Okay. And then tenaga keupayaan graviti adalah mgh. Okay, mgh. So, bila kita cuba potongkan m, kita dapat half v square sama dengan gh. Okay. So, kita boleh kirakan berapakah hal laju awal. Okay, kita boleh kirakan hal laju lah. Okay. So, daripada prinsip keabadian tenaga, so kita boleh gunakan cara ini untuk kira hal laju lepas. Okay. So, kembali kepada yang punya PD3, formula untuk kerja sama dengan force, daya darab jarak. Okay, daya darab jarak. So, untuk yang ini, okay, so kira tenaga keupayaan graviti adalah E sama dengan F darab H. Okay, F adalah daya graviti dan H adalah ketinggian objek. Okay, so sebenarnya kalau you tengok formula ini, okay, formula ini, so E sama dengan Gm1m2 bagi R kuasa 2 darab R. Okay, so at the end kita ada formula ini. Okay, ini adalah tenaga keupayaan graviti. Okay, formula untuk tenaga keupayaan graviti. Okay, so you tak payah tahu macam mana dapat, so you cuma hanya perlu tahu saja ini adalah formula dia. Okay, and yang penting adalah formula yang bawah ini. Sebab kita tahu tenaga adalah sentiasa diabadikan. Okay, sentiasa diabadikan. So, you have to know this formula. Okay, yang ini adalah tenaga kinetik, ini adalah tenaga keupayaan. Dan kita dapat formula V, okay, V sebenarnya sama dengan square root 2 GM bagi R. Okay, kalau you cuba selesaikan ini ya, you potongkan M,
and then you cuba carikan V sama dengan square root 2GM bagi R. Ini adalah formula hal laju lepas. Okay, hal laju lepas. Bukan hal laju orbit lah. So, beza hal laju lepas dengan hal laju orbit adalah ini. Okay, satu ada, dua, satu tak ada. So, hal laju linear, okay, ini definisi ya. Hal laju yang diperlukan untuk menorbit planet seperti bumi. Okay. Hal laju lepas adalah hal laju yang diperlukan untuk meninggalkan permukaan planet. Okay, supaya dapat mengatasi daya graviti. Okay, these two are the difference. Okay, so contoh kita nak kira berapa hal laju lepas daripada bumi. That means macam mana saya tingkatkan saya punya hal laju supaya saya dapat beredar daripada permukaan bumi. So saya gunakan formula ini, V sama dengan square root 2GM bagi R. Okay, dia masukkan nilai G, nilai M adalah jisim bumi dan R adalah jejari bumi. So that means you tengok hal laju lepas ini adalah 1.12 dalam 10^4 meter per saat. Dia lebih kurang sama seperti 11.2 km per saat. Okay, kenapa hal laju lepas ini penting? Okay, bayangkan kalau kita punya hal laju, okay, kalau kita punya hal laju lebih tinggi daripada ini, that means kita boleh beredar, okay, meninggalkan permukaan bumi. Okay, faham tak? Kalau kita punya hal laju more than hal laju lepas ini, okay, so maka kita boleh meninggalkan, we can fly off from the earth. So that's why penting, kenapa? Sebab kalau kita punya hal laju lepas terlalu rendah, okay, contohnya kalau kita punya hal laju lepas adalah 10 meter per saat, okay, so that means you punya kapal terbang, even you juga banyak benda boleh escape, boleh beredar daripada permukaan bumi dengan senang. Okay. So, you mesti capai minimum yang ini untuk beredar daripada bumi. Okay, faham tak? So, kita punya partikel, okay, lapisan ozon di sini, udara di sini. So, that's why mereka tak akan terkeluar daripada permukaan bumi. Mereka masih boleh berada di lapisan ozon supaya kita punya bekalan udara semua ini masih ada. Kalau tak, kita akan kehilangan oksigen semua ini. Okay, so partikel-partikel semua dekat lapisan ozon masih boleh terkurung dekat lapisan sini. Okay, that's why kita perlukan nilai ini yang sangat besar. Okay, dalam exam saya ada tanyalah kenapa kita nak pilih ini. Okay, kita nak pilih bumi dengan hal laju lepas yang tinggi. Okay. So you tengok dia punya formula, jejari orbit yang tidak tetap ini akan mempengaruhi hal laju lepas. Okay. So kita tengok planet dia jejari dia beza, so dia punya hal laju lepas akan beza juga. Of course dia punya jisim pun beza lah. Okay. So apa implikasi hal laju lepas? Dia dapat mengekalkan lapisan atmosfera. So kapal terbang tidak akan terlepas dari bumi dan pembakaran bara api besar diperlukan. Okay. Kita perlu banyak gas bahan api untuk melancarkan satelit. Okay. So satu soalan dalam exam lebih kurang macam inilah. Okay. Saya suruh anda kirakan hal laju lepas untuk planet-planet ini. Dan saya tak akan bagi you formula ini. Okay. You kena cari daripada formula sheet. So, masukkan nilai dia, tapi you kena cari formula yang betul daripada formula sheet. Okay, so ini daripada nota. Okay, so kita tengok sedikit latihan. Okay, kalau ada soalan boleh type dalam chat lah. Okay, boleh type dalam chat. Okay. Okay, so
Okay, let's do the exercise together. Okay, so formula ini adalah formula untuk hal laju orbit. Okay, so ISS is 408 kilometer away from the Earth on the surface of the Earth. What is its speed? Okay, so orbital speed V equals to square root gm per r. Okay, so square root 6.67 darab 10 negatif 11 darab jisim bumi bagi R. Okay, R sini rujuk kepada, tengok kalau sini adalah ISS, kita tambahkan jejari bumi R dengan H. Okay, so 6.37 darab 10 kuasa 6 tambah, okay, 408 km tukar kepada meter. 408 darab 10 kuasa 3. Okay, so jawapan dia apa? Okay, once you got your answer, you can share in the chat. Anyone got answer? Ada yang dapat jawapan tak? Okay, let's see. 7664.77. Yang lain ada dapat tak? 7664.77. Okay, what is the unit? Meter per second. Yang lain dapat tak? Dapat nilai ni tak? Okay, good. No need to private lah. Actually, you can just share. Okay, jangan rasa malu ke apa. Okay. Alright, boleh ya. Okay, very good. So kita sama lah, okay, sebab takut kalau sesiapa kira salah ke, at least we can know. Okay. Okay, next. Okay, so beza antara satelit Jopergun dengan bukan Jopergun. Okay. Okay, and then hal laju lepas. Okay, hal laju lepas formula dia adalah ini. Okay, so we take about 5 minutes. Kirakan yang ini. Halo, okay, so jangan kacau saya punya screen. Okay. Okay, thank you. Okay, so cuba kirakan hal laju lepas untuk setiap planet ini. Okay. So V bumi, V matahari, V bulan. Yes, saya boleh nampak. Semua orang boleh nampak.
Okay, so formula jangan lupa V sama dengan square root 2GM bagi L. 6.67 dalam 10 negatif 11. M adalah 6.24 bagi 6.4 dalam 10 kuasa 6. Okay, matahari. Darab. Yes, okay. Okay, G ini adalah sama untuk setiap planet sebab dia dipanggil sebagai pemala kegravitian. Okay, so G ini adalah sama untuk setiap planet. Okay, dia adalah constant. Okay, dia adalah constant. Okay, good. Okay, so bumi 1.1 times 10 power of 4. Okay, matahari 6.17 dalam 10 kuasa 5. Okay, bulan 2.4 1 dalam 10 kuasa 3 meter per saat. Okay, so dapat tak jawapan ni? Okay, semua dapat lah. Okay, so you cuma kena ingat formula sahaja. Okay, kena tahu apa formula yang perlu digunakan. Okay, kalau untuk saya punya exam, saya bagi formula lah dalam formula sheet. Tapi kalau sekolah lain, saya tak pasti cikgu ada buat exam lah. Ada bagi formula sheet ke apa, so better you tahulah. Bila kita buat banyak latihan, kita dapat mahir, kita dapat ingat. Okay, alright. Okay ya, saya clear. Okay. Okay, file ini saya ada share dalam Telegram. So, ini adalah senarai formula yang sangat penting. Okay, so kalau boleh you nak screenshot, boleh screenshot. Sekejap saya kecilkan sikit lah. Okay, ataupun nanti rujuk pada file lah. Kalau boleh you screenshot ataupun you rujuk file nanti. Okay, file ni nama dia adalah 4.3 gravitation. Okay, dalam Telegram sudah ada. Okay, alright. So, kita pergi kepada next latihan seterusnya. Okay, so jangan lupa percutan graviti 9.81. Okay, we go to the next question.
Okay, terbitkan hal laju orbit setelah daripada rumus daya memusat dan hukum kegravitian semester Newton. So, kita perlukan dua ini. Okay, daya memusat dan hukum kegravitian semester Newton. So, Fc sama dengan Fg. Fc adalah mv kuasa 2 bagi R. Sama dengan Gm m besar bagi R kuasa 2. Potongkan M, V kuasa 2 sama dengan Gm besar R bagi R kuasa 2. Sama dengan Gm per R. So, V sama dengan punca kuasa 2 Gm per R. Okay? Alright, seterusnya soalan 2. Okay, 2 satelit P dan Q mengorbit sekeliling bumi. Jejari orbit P adalah 4 kali ganda jejari orbit Q. Okay, so maksudnya kalau saya tulis kat sini ya, jejari P sama dengan 4 jejari Q. Okay, so untuk Q, dia punya hal laju orbit V sama dengan punca kuasa 2 G M per RQ. Okey ya. So yang R ini saya tukar kepada RQ. Ini untuk hal laju orbit Q. So sekarang saya nak cari P ya. VP sama dengan square root GM per RP. So RP ini adalah daripada sini. So sama dengan square root GM per 4 RQ. Okay, 4 RQ. Okay, I write here. So VP sama dengan okay, square root 1/4 square root GM per RQ. Okay, di step faham tak? Saya keluarkan sebab ini adalah denominator, ini bawah kan. So saya keluarkan ini 1/4. Okay, saya keluarkan di sini. So dia sama dengan 1/2. Okay, 1/2. So GM per RQ sebenarnya you tengok dia adalah VQ kan? Ataupun V. So V. Boleh faham tak? Ada soalan? Okay, alright. Okay, next. Okay, soalan 3. Sebuah satelit beredar mengelilingi bumi pada ketinggian 200 km di atas permukaan bumi. Okay, so ini adalah H. That means kita ada bumi, kita ada jejari, kita ada satelit. Okay, yang ini adalah H. 200 km. Berapakah hal laju orbit dan tempoh orbitnya? So, V sama dengan square root GM per R. Okay. So, jangan lupa R ini adalah R besar tambah H. Dan T sama dengan, okay, carikan formula. Dia bagi T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 bagi GM. Okay, so T sama dengan square root
Okay, so kalau boleh, you punya R, you carikan dulu. R sama dengan, so berapa jejari bumi ni? Okay, you can find from the textbook or find from where? Boleh tengok daripada okay, sekejap kita cari ya. Ada tak sini? Sini ada. Okay, kita pakaikan 6.4 dalam 10 kuasa 6 ah. Okay, 6.4 times 10 to the power of 6. Okay. Okay, 6.4 times 10 to the power of 6. 6.4 dalam 10 kuasa 6 tambah 200 dalam 10 kuasa 3. Okay, sama dengan 6. Tekan kalkulator saja. 6.6 dalam 10 kuasa 6 meter. Okay, dia masukkan ke sini lah. Okay, GM 6.67 dalam 10 negatif 11. Darab jisim bumi 5.94 dalam 10 kuasa 5.97 5.9. Okey, bagi 6.6 dalam 10 kuasa 6. Okey. Nanti saya pun bagi you carilah. Okey, then you sharekan jawapan kat sini. Okay, mass of the earth is sorry, 5.97 ah. 5.97. Okay, 97. 97. Okay, soalan biasa akan bagi dekat sini. So you tak payah cari. Okay, every question they will give you on the spot, so you don't have to find. Anyone got answer? Seven 7.78. 7767 7.77 dalam 10 kuasa 3. Okey, yang lain dapat tak? Okay, good. Okay, untuk tempoh. Lima 5.339 apa?
saat, hari, jam, minit. So, you rasa mungkin tak? Dia pusing satu kali bumi 5.339 saat. Okay, so apa yang salah? Hari betul ke? You punya unit ini adalah dalam saat. Sebab you dah tukar meter, G pun dalam unit SI, M pun dalam unit SI. Square root 4 pi kuasa 2, 6.6 darab 10 kuasa 6 kuasa 3, bahagi 6.67 darab 10 negatif 11 darab 5.97 darab 10 kuasa 24. Anyone got the answer? Okay, 5340.97 saat. 5340.97 saat. 5. Okay, so okay, QLT saya tak tahu nama you siapa. You dapat 5, 3, 4, 0973.919. Okay, 5.34 dah 10 kuasa 3. Okay, so jawapan adalah yang ini ya. Okay. Yang ini. 5.34 times 10 power 3 second. Kalau you bagi 60 saat, jawapan lebih kurang dapat 89 minit. Ataupun 1 jam 29 minit. Okay. So, skema jawapan bagi inilah 89 minit. Okay, tapi dalam saat pun tak apa. Okay. So, yang lain, kalau you buat silap, dapat 5 juta. Okay. You kena check balik. Okay, pastikan bila you tekan calculator betul. Okay. So, that's why this is the reason kita datang ke sini. Kita selalu practice sama-sama. Okay. Okay, so I hope the rest you can find the answer. Okay, or at least you find the mistake lah if you make one. Okay, soalan 4. Biasanya satelit apa dan satelit apa merupakan satelit Jopergun. Okay, so satelit komunikasi dan cuaca. Okay. Yang kelihatan tidak bergerak. Okay, Jopergun mereka macam tidak bergerak. Okay, bergerak. Supaya antena untuk menghantar isyarat dan menerima isyarat dari satelit lain atau bumi boleh dipasang menunjuk ke arah yang tetap. Okay, arah yang tetap. Okay, so biasanya mereka akan ikut arah putaran bumi lah. Okay, arah putaran bumi. Okay, komunikasi dan cuaca tidak bergerak, tetap. Okay, tuliskan 3 ciri satelit Jopergun. So, tempoh orbit kena 24 jam. Okay, so ini sebenarnya adalah tips untuk exam. Okay, bersamaan dengan arah putaran arah putaran bumi. Okay, arah putaran bumi. Sorry, bukan arah. Tempoh. So, ini masa kan, tempoh putaran bumi. Okay,
Dia mengorbit dari barat ke timur. Okey, arah yang sama seperti arah putaran bumi. Sama SATA dengan SATA khatulistiwa. Okey, khatulistiwa. Okay, we'll stop at 11 10 more minutes. Hitung ketinggian sebuah satelit Jepun di atas permukaan bumi. Okay, so apa formula yang boleh pakai? Okay, that means kita nak carikan, okay, berapa ketinggian sini, berapa H. Okay, dan you tengok dia tak bagi apa-apa pun. Kan? So, apa yang you tahu adalah daripada ciri-ciri, okay, tempoh adalah 24 jam. Okay, so formula tempoh T sama dengan square root 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 bagi GM. Okay, di mana jejari bumi adalah alamak saya dah lupa 6.4 darab 10 kuasa 6 meter. Okay, jisim bumi adalah 5.97 darab 10 kuasa 27 kg. Okay, ini saya bagi ya. Saya bagi you so you tak payah hafal. Tak payah hafal. Exam pun tak payah hafal. Okay, G adalah 6.67 darab 10 negatif 11 Newton. Okay, so you dah tahu T adalah 24 jam. Okay, tukar jam kepada saat. Okay, so 24 darab 60 darab 60 sama dengan square root 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 bagi GM. Okay. So, kita nak carikan R. R sama dengan berapa? Okay. So, kalau daripada formula ini, kita susun semula. Okay. Susun semula. So, T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 bagi GM. So, R kuasa 3 sama dengan T kuasa 2 GM bagi 4 pi kuasa 2. So, R sama dengan Q root T kuasa 2 GM 4 pi kuasa 2. Okay. Boleh faham tak? Okay, sebab tempo dia sama. Okay, good. 86,400 saat. Okay, so sama dengan okay, 86400 kuasa 2 darab 6.67 darab 10 negatif 11 darab 5.97 darab 10 kuasa 24 bahagi 4 pi kuasa 2. Okay, this one I leave it for you to find berapa meter. Okay, so berapa meter ini adalah daripada pusat bumi kepada satelit. Dan jangan lupa kita ada jejari bumi. Okay, so kita carikan R kecil dulu.
Okay, so dapat jawapan tak? 4.22 dalam 10 kuasa 7. Yang lain dapat tak? Okay, Au dulu Au ini dulu. 4.2. Dapat ini tak? Okay, so saya rasa banyak orang dapat Okay, so ini dah dapat. Kemudian kita nak cari H kan. So H sama dengan Au kecil tolak Au besar. 4.22 darab 10 kuasa 7 tolak 6.4 darab 10 kuasa 6. So dapat 3.58 darab 10 kuasa 7 meter. Dapat tak? Okay boleh ya. Okay. Okay, so ada 4 ni lagi. Okay, saya cuba skip kepada uh, hmm, okay, so yang 10 ni saya terangkan sikit lah. So, kalau ikut prinsip gambar diam tenaga, jumlah tenaga sebelum dan jumlah tenaga selepas adalah sama. So, that's why kita ada kosong sama dengan U out tambah K out. Okay, kosong sama dengan negatif GM per out. Saya rasa ni salah. GMM per out tambah 1/2 MV kuasa 2. Okay. Ini saya rasa dia salah buku. Okay. Buku dia ada tulis salah. And then kita nak terbitkan hal laju lepaskan. Okay. So, half MV kuasa 2 sama dengan GMM per out. Potongkan M. So, V kuasa 2 sama dengan 2 GM per out. And then V sama dengan square root 2 GM per out. Okay. So, jumlah tenaga sebelum dan selepas adalah samalah. Okay, adalah sama. Okay. So, saya rasa lebih kurang itu sajalah. Okay. So, kalau boleh, cubalah soalan objektif di sini. Okay, soalan objektif. Saya untuk topik ini saya banyak ambil lah daripada soalan sini. Kalau boleh cuba buatlah, cuba buat. Okay, so you see there are some questions, a lot of calculation. Okay, rajin sikit lah, tolong buat soalan ini juga. Okay, soalan contoh ini. Okay, jawapan saya telah share, so anda boleh rujuklah. Okay, right. 1 minit lagi. Saya terbukalah kalau ada soalan boleh tanya saya. Ada soalan lagi tak? Tak ada? Okay, tak ada. So, ini adalah bab 3 lah. Kita dah habis bab 3. So,
next time kita boleh masuk bab lain lah. Mungkin bab 4 kita buat sedikit ulang kaji. Okay. So ada dua separuh hari lagi untuk cuti. So enjoy your holiday lah, sebab lepas ini dah tak ada cuti dah sampai bulan 12. Okay, so see you next week. Dan happy holiday. And kita jumpa lagi lah. Jangan lupa buat ulang kaji. Okay, untuk pelajar saya ada exam lepas buka sekolah ada exam. So jangan lupa buat ulang kaji. Alright, see you. Bye bye.